Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini ramai rakyat Malaysia, terutama sekali orang Melayu, sedang menghadapi kesusahan dan penderitaan. Ekonomi dalam keadaan meleset, harga barang naik, rakyat sudah tak ada duit dan untuk nak beli barang-barang asas macam barang makanan, bayar sewa pun ramai sudah tidak mampu. Dan mereka salahkan kerajaan, mereka salahkan Perdana Menteri, mereka kata kerajaan gagal, Perdana Menteri gagal. Sudah setahun kerajaan baru memerintah, sudah setahun Anwar menjadi Perdana Menteri, tapi masih tak boleh selesai masalah ekonomi dan masalah orang Melayu. Ini cakapan orang bodoh. Mana Anwar boleh selesai masalah ekonomi dalam masa setahun dua? Sekurang-kurangnya Anwar perlu 20 tahun atau mungkin 30 tahun baru boleh selesai masalah ekonomi. Bermaknanya Anwar sudah tidak lagi jadi Perdana Menteri, kerja untuk menyelesaikan masalah ekonomi masih akan berterusan hingga ke PM11, mungkin PM12. Akan juga terlibat di dalam kerja nak pulihkan ekonomi Malaysia. Structural damage ni tak boleh setakat tampal simen saja. We need a total transformation and reformation. Tahu tak apa maksud reformation dan transformation? Kita kena ubah struktur, buat struktur baru untuk ekonomi Malaysia. Terlebih dahulu, kita perlu selesai ekonomi negara. Barulah kita boleh selesai ekonomi orang Melayu. Kalau ekonomi negara ni rosak, macam mana nak selesai ekonomi orang Melayu apabila orang Melayu ni banyak bergantung kepada kerajaan? And this is one of the main problem. Orang Cina tidak bergantung kepada kerajaan. Bila mereka susah, mereka cari jalan untuk nak selesai. Orang Melayu bergantung kepada kerajaan. Kalau kerajaan sakit, orang Melayu sakit. Kalau negara tak ada duit, orang Melayu tak ada duit. Ini kerana orang Melayu dependent sangat-sangat atas kerajaan. So, sekiranya kerajaan ni beresip, orang Melayu kena demam. If the government sneezes, the Malays will catch fever. Ini yang situasi sekarang ni, keadaan sekarang ni yang ramai tidak sedar. 40 tahun lebih. More than 40 years ago, awal tahun 90, ni tahun 90, 30 tahun lebih. More than 30 years ago, awal tahun 90-an. Apabila tamat dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru berjalan dari tahun 71 hingga tahun 90, 10 years. Dan tamat saja dasar ekonomi baru, satu Kongres Ekonomi Bumiputera yang ketiga diadakan dan saya telah serah memorandum 20 perkara. 20-point memorandum. Saya serah memorandum kepada kerajaan bagi pihak Dewan Perniagaan Melayu, Malay Chambers of Commerce. Dan this 20-point memorandum 20 perkara tadi yang saya serah ke kerajaan, iaitu lebih dari 30 tahun dulu benda ni telah berlaku, kita telah kesan structural damage di dalam struktur ekonomi Malaysia. Malaysia's economic system ada banyak structural damage. Dan apa kerajaan perlu buat untuk bukan saja mengatasi masalah ini, tapi untuk menentukannya masa depan, negara tidak akan menghadapi apa-apa masalah dan orang Melayu tidak akan menderita.
Sebab apa saja berlaku kepada ekonomi negara, orang Melayu terlebih dahulu yang akan menghadapi masalah. Orang Melayu ni income rendah. Orang Melayu ni banyak bergantung kepada fixed income. Maknanya makan gaji. Dan orang Melayu tidak ada savings, tidak ada simpanan. So, dah lah you punya income ni fix, income you rendah, you tidak ada savings ataupun reserves. Kalau berlaku sesuatu, orang Melayu terlebih dahulu yang akan terasa sakit. Orang lain ni, bangsa lain yang bergantung kepada diri mereka sendiri, iaitu they survive on their own 2 feet. They can face whatever economic recession dan dia orang ada simpanan dan sebagainya. So, apabila berlaku sesuatu tsunami, Melayu dulu yang akan kena. Melayu dulu yang akan mati. Barulah orang lain. So, sekarang ni, walaupun kita kata this economic recession ni, bukan saja orang Melayu, tapi orang bukan Melayu juga menghadapi masalah. Tapi orang Melayu lebih teruk. Even yang ada EPF pun sudah ambil keluar dah EPF mereka. Even EPF pun sudah tak cukup. Kalau mereka pension pun, they still have problems. So, this is the problem yang dihadapi oleh rakyat Malaysia, terutama sekali orang Melayu, ya. And 30 tahun lebih dahulu, kita dah bagi tahu kerajaan, this is what needs to be done, this is the problem. And sekira tak buat, satu hari kita akan menghadapi satu masalah. Hari ini, kita sudah menghadapi masalah tersebut. Kalau kerajaan bertindak 30 tahun dulu, to repair the structural damage, mungkin hari ini, masalah dia tidak begitu teruk. Because kita kena terima yang kadang-kadang masalah ekonomi, baik kegawatan ke, recession ke, economic crisis ke, ia external factor. Dia mungkin kerana sesuatu berlaku di barat, mungkin kerana peperangan, mungkin kerana bencana, earthquake, tsunami, mungkin kerana pandemik, dan kita pun telah menjalani pandemik iaitu COVID, tidaklah. Dan COVID is still with us. Masih ramai orang duk mati COVID. So, the damage of COVID is not over. So, bila berlaku external factor macam tu, of course, ekonomi negara akan terjejas. Tapi, sekira ekonomi negara tersebut is on very strong foundation, bermaknanya foundation ekonomi tu kukuh, diorang boleh menghadapi krisis, external krisis dalam bentuk apa sekalipun. Tapi kerana Malaysia ni, foundation kita lemah. Our foundation is weak. Our structure is very weak. The economic structure. Dan benda ni walaupun sudah dikesan ataupun disentuh 60 tahun lebih dahulu oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dalam buku dia, The Malay Dilemma, di dalam surat dia ke Tengku Abdul Rahman. Dan telah disentuh oleh kami juga. Tahun 80-an. Tahun 80-an kita telah pun serah memorandum kepada kerajaan, iaitu 40 tahun dulu. Dan tahun 90-an, 30 tahun lebih, kita telah serah satu 20-point memorandum kepada kerajaan. Tapi semua ni tindakan tidak diambil. Dan kita telah kata, telah beritahu kerajaan. Mahathir pun telah beritahu, kita pun telah beritahu. Sekiranya kerajaan abaikan perkara ini, tidak ambil tindakan, we are going to face the consequences. We are going to suffer. And orang yang akan suffer lebih dari orang lain ialah orang Melayu. So, kita tak boleh ambil jalan mudah. We cannot take the simple route. Oh, ini kerajaan gagal. Oh, ini Perdana Menteri gagal. And we leave it at that. No. We have to address the real issue, the elephant in the room. And kita kena tahu apa yang sebenar menyebabkan ini. Kalau tidak, kalau kita tak tahu sebab dia ataupun kita identify the cause of this problem, kita tak boleh nak dapat solution. We need a total reformation and transformation of the economic structure. Okay, saya ulang tu.
Dan sekiranya kita tidak buat, nothing Anwar Ibrahim boleh buat. Tak ada apa Anwar Ibrahim boleh buat ataupun kerajaan untuk mengatasi masalah kita. We have to face that. And di dalam kita punya transformation, restoration and reformation plan, we have to be brave. Bermaknanya banyak kita punya sistem-sistem sekarang ni yang sudah tak boleh dipakai. Kita kena ubah sistem tu, buang terus dan keluar dengan satu sistem yang baru. Dan ramai mereka-mereka, orang korporat misalnya sebagai satu contoh, orang kapitalis dan warlord politik. Politik punya warlord di dalam kerajaan juga ada, dalam pembangkang pun ada. Mereka telah boleh dikatakan menerima faedah dari sistem sekarang, sistem yang rosak. So, dia orang tidak akan sokong apa-apa perubahan kita nak buat. Whether reformation ke, transformation ke, dia orang tidak akan sokong sebab ini periuk nasi mereka. Yang kapitalis, baik kapitalis Melayu, Cina, India, dia orang jadi kaya raya, mereka jadi billionaire kerana sistem kita rosak. Bila sistem rosak, dia orang boleh exploit sistem tersebut untuk nak rompak duit negara, rompak duit rakyat. And this is the problem. So, kalau Anwar nak buat transformation ataupun reformation of the economic system ataupun untuk nak tukar the structure of Malaysia's economy, dia akan terpaksa menghadapi some very powerful people in Malaysia. Orang yang berkuasa, orang yang berpengaruh akan menentang Anwar. Sebab mereka tak mahu sistem ni ditukar. Any repair to the structure of the economy. Untuk nak memperbaiki structural damage. Bermaknanya orang yang berkuasa, orang yang berpengaruh, orang yang kapitalis dan juga kroni-kroni kepada orang politik tidak akan untung. So they will oppose. Anwar akan menghadapi opposition yang sangat-sangat fierce. Tetapi sekira Anwar tidak buat ini, tidak menentang mereka dan melaksanakan reformasi, sampai bila-bila rakyat Malaysia, terutama sekali orang Melayu, akan terus menderita. So, you need to break the shell to fry the egg. Suka tak suka. And benda ni 40 tahun dulu kita dah bangkitkan, 30 tahun dulu kita sudah hantar memorandum 20 perkara kepada kerajaan. Dan kalau masih kerajaan berdegil, kerajaan baru ni masih berdegil, tidak melaksanakan reformasi, perubahan ataupun structural damage repair yang perlu dibuat, maka selama itulah orang Melayu, terutama sekali, akan menderita dan kita tidak akan ada duit, kita akan menghadapi masalah, kita akan menghadapi kesusahan. So jangan ambil jalan senang, blame the government, blame the Prime Minister, we are all innocent. Tidak. Ini masalah 40 tahun yang tidak diperbaiki dan hari ini perkara itu sudah menjadi masalah kepada kita dan kita tak mau mengakui yang itu masalah kita. We are at fault. Kita nak cuba blame kerajaan yang baru setahun ambil alih, setahun lebih sikit memerintah, dan kita kata ini kegagalan kerajaan, padahal kalau Anwar duduk 20 tahun pun sebagai Perdana Menteri, sekira tidak laksanakan any structural change, sampai 20 tahun lah kita masih akan menderita macam hari ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera.